Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersua semula kita pada hari ini dengan tajuk yang berbeza, iaitu Showcase Bahan Pembelajaran Virtual Bahasa Melayu BMMB 3182. Pada hari ini, terdapat 4 kumpulan dari PISMP PI 4620 yang akan mempersembahkan bahan pembelajaran virtual yang telah mereka hasilkan. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput kumpulan yang pertama, iaitu Muhammad Hilmi, Zarif Najwan dan Nurul Izzati untuk berkongsi tentang bahan pembelajaran virtual yang mereka hasilkan. Dengan ini, majlis mempersilakan. Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami merupakan kumpulan yang pertama ingin membentangkan mengenai inovasi penjodoh bilangan. Baiklah, ahli kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri iaitu Zarif Najwan Bizafri, dan ahli yang kedua Muhammad Hilmi bin Adam, dan ahli yang ketiga iaitu Nurul Izzati binti Nursyid. Baiklah, seterusnya saya akan mengenalkan mengenai rancangan pengajaran harian Bahasa Melayu tahun 2. Baiklah, standard kandungan yang diambil ialah 5.1, iaitu memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks, dan standard pembelajarannya ialah 5.1.1, memahami, mengenal pasti dan menggunakan golongan kata mengikut konteks, iaitu penjodoh bilangan. Objektif pembelajaran ini ialah murid akan dapat mengenal pasti 3 penjodoh bilangan yang terdapat dalam gambar rajah yang diberikan. Yang kedua, melengkapkan sekurang-kurangnya 5 ayat yang diberikan dengan penjodoh bilangan yang betul. Baiklah, saya akan teruskan dengan langkah bagi inovasi yang akan kami gunakan. Baiklah, yang pertama pada langkah 2, iaitu berdurasi selama 10 minit, kami akan menggunakan aplikasi tankable, iaitu yang bertajuk penjodoh bilangan, di mana di bawah aplikasi tersebut mempunyai pembahagian, iaitu nota, tahap pertama dan tahap kedua. Nota penjodoh bilangan tersebut lebih ringkas dan disertakan dengan gambar rajah. Dan yang ketiga, adanya permainan cari gambar tersembunyi, di mana memilih objek yang betul berdasarkan penjodoh bilangan yang diberikan. Murid-murid akan diberikan pautan untuk memaknai aplikasi tankable tersebut, dan guru akan mempamerkan aplikasi tersebut di khalayak murid. Dan yang ketiga, murid perlu membaca nota yang ada pada aplikasi tersebut sebelum memulakan permainan. Dan yang terakhir, aplikasi Wheel of Name akan digunakan untuk menentukan nama yang akan menjawab soalan yang diberi. Baiklah, langkah yang seterusnya iaitu langkah 3, berdurasi selama 20 minit. Aplikasi yang kedua kami gunakan ialah aplikasi Kumu Space, di mana ia merupakan bilik visual penjodoh bilangan. Murid akan dipamerkan dengan aplikasi Kumu Space tersebut. Murid akan dibahagikan ke dalam beberapa kumpulan. Murid akan bergerak secara visual ke bilik 1 untuk menonton video YouTube. Murid akan bergerak ke bilik 2 untuk menjawab kuis penjodoh bilangan secara berkumpulan menggunakan aplikasi Live Worksheet. Dan yang kelima, murid akan ke bilik 3 untuk bermain Word Wall secara berkumpulan. Dan yang terakhir, kumpulan yang memperolehi markah terbanyak akan memenangi permainan tersebut. Baiklah, itu sahaja mengenai rancangan pengajian harian kami. Seterusnya saya akan serahkan kepada Muhammad Hilmi Nurul Izzati untuk meneruskan pembentangan. Okey, seterusnya kita akan teruskan dengan aplikasi tankable. Okey, jadi seterusnya saya akan menunjukkan aplikasi tankable melalui telefon bimbit. Okey. Okey. Jadi ini adalah muka hadapan bagi aplikasi tankable yang kami gunakan, dan nama aplikasi ini adalah aplikasi penjodoh bilangan. Okey, jadi pelajar boleh menekan butang mula untuk mula bermain aplikasi inilah. Okey, jadi terdapat 3 pilihan dalam aplikasi ini. Yang pertama adalah aplikasi ini ada
ada memberi nota kepada pelajar dan ada permainan bagi tahap 1 dan juga tahap 2. Maksudnya ada level 1 dan ada level 2. Okey, kita pergi kepada nota. Okey, untuk bahagian nota, kita sediakan nota ringkas seperti penjodoh bilangan buah, buku, biji, pasang, bilah, ekor, orang, helai, kuntum. Okey. Jadi di setiap nota ini terdapat deskripsi ataupun kegunaan penjodoh bilangan ini. Contohnya kuntum untuk bunga. Jadi kita bagi contoh sekali gambar bagi penjodoh bilangan tersebut. Contohnya kuntum, kegunaannya adalah untuk bunga mawar ataupun bunga tulip ataupun mana-mana bunga lah. Jadi di situ murid boleh dengan mudahnya mengakses ataupun mengetahui ilmu tentang jika kita jumpa penjodoh bilangan kuntum ataupun jika kita berjumpa bunga, jadi kita perlu guna kuntum untuk penjodoh bilangan. Jadi ini adalah serba sedikit tentang nota dalam aplikasi ini. Jadi kita teruskan dengan level 1 ataupun tahap 1. Okey, untuk tahap 1 ini, pelajar perlu memilih objek yang betul berdasarkan penjodoh bilangan yang diberikan. Jadi kita mulakan. Okey, di sini terdapat dapat sekeping gambar, iaitu gambar situasi di perumahan lah. Jadi, dan di atas itu ada penjodoh bilangan sekuntum. Jadi, tugas pelajar di sini adalah untuk mencari objek manakah yang menggunakan penjodoh bilangan sekuntum. Okey, contohnya bila murid dah jumpa bunga matahari tersebut, jadi pelajar boleh menekan bunga matahari tersebut. Bila dah tekan, keluarlah tahniah jawapan anda tepat. Okey, seterusnya seekor. Pelajar perlu memilih mana satu objek yang menggunakan penjodoh bilangan seekor. Contohnya jika pelajar menekan rumah, jadi tidak ada apa-apa yang akan berlaku sebab jawapannya adalah salah. Jadi bila kita tekan kerbau, barulah ianya akan pergi ke stage seterusnya. Okey, dan akhir sekali adalah sebuah. Sebuah pelajar perlu cari mana satu objek yang menggunakan penjodoh bilangan sebuah. Jadi pelajar boleh tekan rumah ini. Dan itu adalah jawapan yang tepat bagi pelajar. Jadi untuk level 2 pula, kita akan pergi ke sesi pengajaran visual, di mana kita masuk ke dalam alam visual tersebut ataupun pelajar masuk ke dalam alam visual tersebut bersama guru-guru mereka. Bersama guru mereka lah, dipantau oleh guru mereka. Jadi untuk mulakan ke kelas visual ini, pelajar boleh tekan mula dalam telefon bimbit mereka boleh, dalam laptop ataupun komputer riba pun mereka pun boleh. Jadi di sini pelajar perlu sign in dulu Google account mereka dan seterusnya akan keluar di Kumospace. Saya akan berikan kepada Muhammad Hilmi untuk membentangkan Kumospace. Setelah murid-murid mengakses pautan yang telah diberikan oleh guru melalui apps Tankable tadi tu, maka akan keluarlah laman web Kumospace seperti ini. Dan murid-murid perlu menekan pada bahagian ini untuk masuk kepada kelas visual. Setelah mereka ataupun murid-murid menekan pada kelas iaitu berkenaan dengan inovasi penjodoh bilangan ini, maka mereka akan melihat ada beberapa bilik yang telah disediakan, yang terdiri daripada bilik 1, bilik 2 dan juga bilik 3. Dan terdapat juga bilik-bilik lain yang akan diterangkan oleh saya sebentar nanti. Untuk menggunakan aplikasi ini, murid-murid perlu, apabila berlakunya proses sesi pengajaran dan pembelajaran, murid perlu menggunakan ataupun menekan pada butang mikrofon ini untuk berkomunikasilah dengan guru dan juga murid-murid yang lain. Dan juga perlulah membuka kamera untuk melihat perilaku apa yang murid lakukan ketika proses PDP lah. Baik.
macam mana nak murid-murid perlu gerakkan untuk pergi ke bilik 1, bilik 2 dan sebagainya. Murid hanya perlu tekan double klik pada tempat yang kita nak pergi. Okey, contohnya bilik 1, double klik dekat sini. Okey, setelah murid-murid sampai ataupun telah berada pada bilik 1, maka murid perlu menekan untuk memulakan tayangan video yang telah disediakan berkenaan dengan nota penjodoh bilangan. Maka murid-murid perlu membaca dan menghayatilah nota-nota ni dan juga perlu memahami apa yang disampaikan berdasarkan nota-nota ni. Okey, kenal apa penjodoh bilangan, disediakan dengan contoh-contohnya dan sebagainya. Okey, murid perlu perlu menontonnya sehingga habislah untuk nanti mungkin guru tu akan buat soal jawab dan sebagainya atau untuk membuat imbas kembali lah apa yang mereka telah pelajari melalui aplikasi Makevel. Okey. Setelah tamat pada sesi bilik pertama, murid-murid perlu pergi ke bilik 2 bersama dengan guru-guru. Okey. Maka apabila telah sampai ke bilik 2, murid-murid perlu menekan pada pautan yang tekan di sini ni. Okey, apabila murid telah tekan ni, maka akan keluar laman web live worksheet. Okey, dalam live worksheet ni guru sediakan contoh soalan ataupun kuis yang bertulis lah untuk murid-murid laksanakan. Okey, melalui latihan ini, apa yang murid perlu lakukan ialah murid perlu mengisi tempat kosong dengan penjodoh bilangan yang disediakan ni lah. Okey, contohnya, soalan pertama, kakak mengambil beberapa. Kalau jawapannya cubik, maka murid hanya perlu menaik jawapan tersebut bagi setiap soalan lah. Okey, setelah murid memilih setiap jawapan yang disediakan ni dalam setiap kotak ni, maka murid perlu menekan pada bahagian bawah iaitu finish ni. Kemudian murid boleh menyemaklah semula jawapan yang diberikan sama ada mereka menjawab dengan betul ataupun salah. Okey, kat sini terpaparnya markah berdasarkan jawapan yang betul lah apa yang telah murid jawabkan. Okey, kan setelah mereka mendapat markah ni, maka mereka perlu kembali semula kepada bahagian laman web Kumospace ni dan menekan pada bahagian chat di sebelah kiri ni. Okey, dan perlu menulis skor yang telah mereka peroleh. Contohnya satu beserta dengan nama mereka lah. Contohnya Zarif 10/10. Okay, dan perlu menghantar untuk memberitahu ataupun untuk memberi makluman kepada guru mereka lah mereka telah siap dan berapa skor mereka untuk melihat pemahaman mereka. Okey, telah selesai sesi pembelajaran pada bilik 2. Okey, murid-murid perlu bergerak ke bahagian bilik 3. Maafkan saya. Okey, bilik 3 ni akan diterangkan oleh Saudari Nurul Izzati untuk keterangan lebih lanjut. Silakan. Okey, selesai bilik 1 dan bilik 2 tadi, kita akan ke bilik 3 pula. Okey, kita akan jawab kuis yang ada di bilik 3. Okey, jadi bila kita tekan link tersebut, akan keluarlah penjodoh bilangan bahasa Melayu. Okey, di sini murid boleh bermain aktiviti memecahkan belon dan menjatuhkan setiap kata kunci pada gerabak kereta api. Okey, di sini kita akan bagi satu contoh saja. Okey, untuk peringkat 1, di sini ada 20 peringkat. Okey, jadi peringkat 1 contohnya papan. Okey, yang mana 1 adalah betul. Okey, contohnya kita tekan keping. Okey, pecahkan belon keping. Okey, dia kena masukkan ke dalam gerabak tu. Okey, jadi bila dia dapat, pelajar tersebut akan mendapat poin ataupun markah berdasarkan berdasarkan masa yang mereka peruntukkan untuk menjawab soalan tersebut. Okey, contoh peringkat 2 sama juga. Contohnya anggur. Contohnya kalau kita jawab salah, contoh kita jawab kuntum ataupun angkatan. Cuba. Okey, jadi bila salah akan keluar X. Akan keluar salah lah di situ. Okey, jadi kita teruskan dengan, kita balik semula ke Kumospace. Okey.
Kita balik semula ke Kumo Space. Okey, dan di sini terdapat beberapa bilik lain lah. Contohnya bilik rehat, bilik muzik, bilik bermain. Okey, contohnya bila pelajar tersebut ingin bermain bersama rakan mereka, mereka boleh pergi ke bilik bermain untuk bermain chess. Okey, untuk bermain permainan chess lah. Jadi di sini pelajar tersebut boleh bermain berseorangan ataupun boleh bermain bersama rakan. Okay, disebabkan ini adalah bilik visual, maksudnya pelajar tersebut boleh bergerak seperti di alam nyata. Contohnya, mereka nak ambil makanan dan minuman di bilik rehat pun boleh. Okay, contohnya kalau mereka nak berkomunikasi dengan rakan untuk bagi tepukan pun boleh. Tekan sahaja di ikon diri sendiri, okey, dan pilih sahaja emoji mana satu yang sesuai untuk diberikan kepada rakan. Okey. Dan di bilik muzik tu pula, kalau tekan piano tersebut akan keluarlah lagu yang telah kami letakkanlah, yang telah kami masukkan dalam program ini. Okey. Jadi selesai sudah kami punya pembelajaran visual. Okay, jadi di sini sampai di sini sahaja kami punya pembelajaran visual inovasi. Jadi sekian, terima kasih. Terima kasih atas perkongsian yang menarik sebentar tadi. Seterusnya, kita menjemput kumpulan yang kedua yang terdiri daripada Muhammad Nabil, Muhammad Ismat dan Syafiah Huda untuk membentangkan bahan pembelajaran virtual mereka. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kami dari para pelajar dari kumpulan PSMPPI 4 akan membentangkan berkenaan inovasi yang telah kami laksanakan untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Jadi pertama sekali saya perkenalkan diri saya dan ahli kumpulan saya. Saya adalah Muhammad Ismat bin Abidin bersama dengan rakan saya iaitu Muhammad Nabil bin Awal dan juga Syafiah Huda binti Abdul Rahman. Baik, seterusnya kita lihat dulu kepada RPG bagi yang telah kami bina lah. Jadi untuk RPG yang kami bina, kami mengambil bidang tata bahasa yang berkaitan dengan kata pemberi. Kan? Jadi SK dia itu standard kandungan dia adalah 5.1, yakni memahami dan menggunakan golongan kata mengikut konteks. Dan kemudian standard pembelajaran dia adalah memahami dan menggunakan kata tugas mengikut konteks, yakni kata pemberi. Baik, jadi objektif pembelajaran kami adalah pada akhir pembelajaran ini, murid dapat memahami konsep dan cara penggunaan kata pemberi melalui penerangan guru dengan betul. Kemudian murid dapat menggunakan kata pemberi yang sesuai dalam ayat melalui aktiviti latihan. Kemudian kita lihat pula kepada bahan bantu mengajar yang akan kami gunakan. Jadi bahan bantu mengajar yang kami fokus kepada inovasi kami adalah kami menggunakan aplikasi Kumo Space sebagai wadah untuk kami mengajar murid-murid tersebut secara virtual ataupun maya. Jadi aplikasi Kumo Space ni kami terapkan dalam RPG ini, iaitu pengajaran kami pada langkah yang ketiga. Jadi untuk set induksi langkah 1, langkah 2, kami telah memperkenalkan konsep-konsep asas yang ini berkenaan dengan kata pemberi. Jadi pada langkah ketiga ini kami jadikan dia sebagai satu langkah untuk aktiviti pengukuhan untuk murid memahami berkenaan penggunaan kata pemberi inilah. Baik, kemudian untuk penerangan berkenaan langkah 3 akan dilakukan oleh rakan saya iaitu Muhammad Nabil. Silakan. Okay, terima kasih kepada Muhammad Ismat kerana telah memberikan kata-kata pengenalan terhadap pembentangan RPG ini. Jadi kita fokuskan kepada langkah 3, yang mana langkah 3 ini kami telah menerapkan ataupun mengimplementasikan Kumo Space sebagai bahan inovasi dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Jadi langkah 3 ini ialah aktiviti pengukuhan secara virtual iaitu Kumo Space, yang mana aktiviti ini yang akan dilakukan oleh murid akan diberikan pautan aplikasi Kumo Space
bagi melaksanakan aktiviti pengukuhan secara virtual. Yang kedua, murid diberikan arahan oleh guru secara lisan di dalam aplikasi Kumuspace. Yang ketiga, murid dikehendaki untuk melaksanakan semua aktiviti di setiap checkpoint yang disediakan mengikut turutan. Dan yang terakhir adalah guru membimbing pergerakan serta perjalanan aktiviti itu secara dalam talian. Maksudnya di sini kami akan membawalah murid-murid itu contohnya kepada makmal komputer lah untuk melaksanakan aktiviti ini. Jadi apa yang kami fokuskan terhadap inovasi ini adalah menggunakan strategi kontekstual, yang mana pembelajaran secara kontekstual ini adalah murid dapat ataupun membina pengetahuan sendiri berdasarkan pengalaman yang diberikan. Yang mana kalau kita lihat sebentar lagi akan penggunaan Kumuspace itu, murid akan pergi ke setiap checkpoint untuk mempelajarilah kata pemberi ini dengan lebih mendalam. Sebagai contohnya sebelum ni dalam langkah 2 dan langkah 1, dia telah mengetahui konsep-konsep asas tentang penggunaan kata pemberi. Jadi dalam Kumuspace ini kami menekankan lagi ataupun mengukuhkan lagi pemahaman mereka terhadap kata pemberi ini. Jadi pembelajaran ini berlaku apabila pelajar dapat memproses maklumat atau pengetahuan baru melalui aktiviti yang dilaksanakan secara hands-on. Jadi sekiranya pelajar itu dia mempelajari teori tanpa mempraktikkan, mungkin ada murid yang kurang memahami terhadap pembelajaran tersebut. Jadi inilah merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang kami gunakan kepada murid. Okey. Seterusnya kita akan pergi kepada cara penggunaan inovasi Kumuspace ini. Okey, seterusnya kita akan tengok cara penggunaan Kumuspace. Okey, pertama sekali, guru akan memberi link Kumuspace kepada murid-murid untuk murid-murid masuk lah. Okey, contohnya, ni link ni saya dah masuk. Okey, jadi murid perlu pergi ke bawah sekali dan tengok join space. Okey, setelah join space, okey, murid perlu tekan join. Okay, kat sini ada pelbagai jenis kelas. Contohnya ada kelas bahasa Melayu, ada kelas kata pemberi dan taman sekolah. Dan disebabkan pada waktu yang guru mengajar tu adalah guru mengajar tentang kata pemberi. Jadi murid akan masuk kelas kata pemberi. Murid tak boleh pergi ke kelas bahasa Melayu ke ataupun pergi ke taman sekolah. Jadi murid perlu klik lah kelas kata pemberi ni. Okay, bila dah masuk, okay, murid akan masuk betul-betul kat depan pintu depan sekali. Okay, jadi kita kecilkan. Okay, jadi bila kita masuk, kita tengok, okay, kat sini ada Ismat. Ismat dah masuk. Okay, contoh Ismat ni adalah murid. Okay, Ismat boleh lambai-lambai lagi tu. Tu maksudnya guru boleh nampak murid ni masuk ke tak. Dan kita pun boleh nampak ada muka Ismat kan kat situ. Jadi guru boleh suruh murid-murid untuk buka kamera untuk nampak bahawa murid tu join kelas tersebut. Maksudnya tak tidur ataupun tak bermain di belakang kelas. Okay, jadi bila murid masuk, murid perlu berjalan. Murid boleh berjalan lah contohnya. Okay, Ismat boleh ke depan. Okay, jangan tu. Ismat boleh berjalan kat depan ni. Dan murid perlu menjawab soalan ataupun menyelesaikan tugas mengikut checkpoint yang tertentu. Dan checkpoint ni perlulah mengikut urutan. Jadi kat sini ada checkpoint 5, checkpoint 2, checkpoint 3. Jadi bila nak mula, kalau ikut urutan mestilah ikut yang pertama sekali. Jadi kita cari contoh saya sebagai guru akan memberi arahan kepada anak murid. Contohnya Ismat adalah anak murid. Jadi saya akan memberi arahan kepada Ismat. Okay, Ismat pergi ke checkpoint yang pertama. Okay. Jadi Ismat akan selesaikan checkpoint yang pertama. Jadi kita tengok. Okay. Checkpoint yang pertama adalah sila teliti gambar dan sila teliti gambar ini dan fahaminya. Jadi sebabkan yang ni adalah Kumuspace ni adalah langkah yang ketiga. Jadi sebelum ni masa langkah pertama dan langkah kedua murid-murid telah mempelajari tentang kata pemberi. Cuma untuk Kumuspace pada kali ni dia macam lebih kepada sekali pandang. Maksudnya belajar tu tak perlu belajar secara khusus sebab murid-murid dah faham. Cuma akan kukuhkan lagi je. Okay, jadi
pada checkpoint pertama ni murid-murid akan baca maksud ialah dan adalah supaya dapat lebih fahamlah apakah maksud kata pemberi dan apakah perbezaan ialah dan adalah. Okay, jadi contohlah murid diberikan masa sebanyak 2 atau 3 minit untuk fahamkan. Okay, jadi bila murid dah faham, saya sebagai guru akan tanya, Ismat dah faham ke belum? Okay, Ismat pun boleh balas saya punya soalan tu, guru punya soalan berdasarkan chat yang ada kat tepi ni. Okay, chat ni boleh ditulis oleh murid-murid dan guru boleh baca. Okay, jadi kita tengok Ismat, cuba tulis kat chat tu. Okay, Ismat faham? Okay, nanti kita tengok nanti ada mesej ni masuk. Ismat? Okay, tak apalah. Okay, contoh saya beri Ismat faham? Okay, jadi saya boleh chat dan Ismat pun boleh balas chat tersebut. Jadi guru boleh berkomunikasi dengan murid-murid. Okay, contoh Ismat balas, faham cikgu. Jadi guru dan murid boleh berkomunikasi dalam Kumu Space ni. Okay, seterusnya, Ismat pergi ke checkpoint 2. Nanti murid tu akan mencari checkpoint 2 di mana checkpoint 2. Okay. Jadi di sini. Okay, pada checkpoint 2 ni, murid boleh mempelajari tentang kata pemberi berdasarkan video YouTube yang telah disediakan oleh guru. Okay, jadi murid akan tekan video ni. Okay, ini sebagai contoh. Okay, nanti ada. Okay, nanti ada tentang kata pemberi. Kita tengok sikit. Okay. Jadi macam itulah. Jadi masa checkpoint pertama, dia macam diterangkan tentang umum iaitu maksud kata pemberi ialah dan adalah. Jadi pada checkpoint yang kedua, murid lebih memahami tentang kata pemberi ni sebab dia ada contoh, dia ada video. Video kan dia ada lagu. Jadi murid lebih tertarik untuk mendengar dan memahami pembelajaran tersebut. Okay, jadi kita boleh suruh, Ismat boleh pergi ke checkpoint 3. Okay, jadi kita nampaklah murid ni sedang bergerak ke checkpoint 3. Jadi kalau murid tersalah pergi ke checkpoint contoh terselang checkpoint 5 kan. Jadi kita boleh tegur macam, kamu boleh pergi ke checkpoint 3 ya, bukan checkpoint 5. Macam tu. Jadi sekarang, pada checkpoint 3 sila jawab soalan sehingga selesai. Jadi kat sini ada soalan dan ini merupakan live worksheet di mana kalau murid tersebut jawab, murid tersebut boleh jawab kat dalam ni. Okay, sekejap sedang loading. Okay, jadi murid tersebut boleh jawab. Contoh nama. Nama Muhammad Ismat. Muhammad Ismat. Kelas tahun 3 contohnya. Okay, jadi Ismat boleh jawab. Okay, kalau Ismat jawab kat sini, Haziq ialah ke adalah. Contoh dia jawab ialah. Jadi bila dia jawab semua, dia boleh tekan finish. Dan kalau murid tu jawab, guru tak dapat tengok adakah jawapan tersebut betul atau salah. Jadi guru tersebut boleh minta kepada murid-murid untuk memberikan markah yang mereka dapat di hujung soalan tersebut. Jadi boleh tekan finish dan seterusnya. Jadi setelah murid tu jawab, kata pemberi ni dia macam kata pemberi sebab dia tak banyak yang aras tinggi sebab dia hanyalah ialah dan adalah. Jadi soalan semua adalah berkaitan dengan soalan aras rendah ataupun aras sederhana. Dia tak mencapai aras tinggi. Okay, seterusnya Ismat boleh ke checkpoint 4. Okay. Jadi Ismat pergi checkpoint 4 dan apabila murid pergi ke checkpoint 4, mereka akan menjawab soalan quizzes. Contoh soalannya,
sedang loading. Okay, jadi mereka perlu tekan start live quiz supaya mereka boleh menjawab dengan yang ada boleh gerak-gerak masa apa semua tu. Tapi disebabkan saya sebagai guru boleh tengok, jadi antara soalan-soalannya adalah soalan-soalan betul salah dan semuanya. Okay, soalan betul salah dan soalan pilih antara adalah atau ialah. Disebabkan tajuk kata pemberi ni adalah soalan jenis aras rendah dan aras sederhana. Jadi soalan-soalan yang diberikan adalah soalan yang mudah-mudah je. Contohnya, epok-epok adalah sejenis kuih tradisional. Okay, jadi murid perlu pilih sama ada jawapan tersebut adalah betul ataupun salah. Ataupun soalan yang seterusnya, makanan kegemaran saya ialah ataupun adalah mi goreng. Jadi murid boleh menjawab soalan ialah atau adalah. Jadi setelah murid jawab, contoh ada murid ada yang salah. Murid jawab soalan yang salah. Jadi murid juga boleh pergi semula ke checkpoint pertama untuk melihat sama ada ialah ni digunakan untuk apa, adalah ni digunakan untuk apa. Jadi disebabkan inovasi kami adalah inovasi berbentuk digital dan macam boleh relate lah dengan kehidupan dekat sekolah. Jadi murid-murid boleh berjalan nak ke checkpoint satu semula pun boleh. Dia tak terikat pada turutan. Cuma kalau nak bergerak kepada checkpoint perlu mengikut turutan. Jadi kalau murid dah boring-boring, murid-murid boleh pergi ke contoh ni pergi ke pantry untuk dengar lagu. Contoh lagu ni. Mari kita mulakan lagu kata pemberi. Mari semua rakan-rakan, mari kita kenali apa itu kata pemberi. Ialah dan adalah kata pemberi hanya dua, jadi janganlah kita lupa. Ialah yang pertama, adalah yang kedua. Jadi lagu ni adalah untuk menjadikan murid-murid lebih tertarik lah, lebih seronok untuk mempelajari tentang kata pemberi. Dan dalam lagu ni sebenarnya ada unsur-unsur baik dia, ada ilmu lah tentang kata pemberi ni. Jadi dia bukan untuk menghilangkan bosan je, untuk menambahkan ilmu kepada murid-murid. Jadi setelah checkpoint 4, kita ada ke checkpoint, kita boleh pergi ke checkpoint 5. Ismat sudah pergi ke checkpoint 5. Di checkpoint 5 ni dia ada piano yang bising juga yang sentiasa terbuka. Jadi dalam semasa mendengar piano ni boleh menjawab soalan aras rendah. Contohnya soalannya. Abiana ialah ke adalah seorang murid yang rajin. Jadi murid boleh jawab ialah ke adalah. Contoh jawab ia adalah. Boleh jawab sehingga selesai. Jadi setelah selesai jawab soalan di checkpoint 5, murid juga boleh memberi markah kepada guru-guru pada di ruangan chat. Contohnya, cikgu saya dapat 4/5. Contoh bagi tahu saya dapat 4/5 markah. Jadi guru tahulah, Ismat dapat 4 daripada 5 markah, ada satu yang salah. Jadi guru boleh cari inisiatif lain untuk menjadikan murid-murid lebih memahami tentang kata pemberi tersebut. Jadi lepas dah selesai, murid-murid akan keluar semula, akan berjumpa dengan guru di pintu hadapan. Jadi murid-murid akan berkumpul di pintu hadapan lah. Jadi Ismat sila kumpul di pintu hadapan. Jadi bila semua murid dah kumpul di pintu hadapan ni, sebab dah menunjukkan bahawa telah berakhirnya kelas tersebut. Jadi guru-guru akan onkan mereka punya mikrofon dan onkan kamera dan bolehlah cakap, sampai di sini saja kelas kita pada hari ini dan kita akan berjumpa lagi di pada kelas yang akan datang. Jadi guru-guru tak payah buka lagi satu GM. Jadi guru boleh berkomunikasi dengan murid, buka kamera, buka mikrofon dekat dalam Kumo Space ni saja. Jadi dengan Kumo Space ni, guru boleh buat macam-macam perkara. Boleh berkomunikasi, boleh mengajar, boleh bercakap, boleh
boleh memberi latihan dan sebagainya. Okay, jadi itulah cara penggunaan Kumu Space ataupun inovasi digital kami yang telah kami hasilkan. Sekian, terima kasih. Terima kasih kumpulan yang kedua atas pembentangan yang sangat kreatif sebentar tadi. Tanpa membuang masa, saya menjemput kumpulan yang ketiga, iaitu terdiri daripada Amirul Hakimi, Nurul Safira dan Mas Arifah untuk meneruskan agenda kita pada hari ini. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada tetamu-tetamu yang hadir dan juga melihat kepada showcase Maya, bahan pembelajaran digital G-Site Star dan juga bahan pembelajaran virtual bahasa Melayu pada pagi ini. Terlebih dahulu kami daripada kumpulan ketiga daripada kelas PI4, PI SMP, PI4620 akan membentangkan bahan pembelajaran virtual bahasa Melayu yang telah kumpulan kami hasilkan dan juga bangunkan bersama. Okay, terlebih dahulu sebelum kita melihat kepada inovasi dan juga penghasilan dan penggunaannya, di sini adalah pengaplikasian konteks inovasi tersebut dalam konteks bilik darjah. Itu kita akan lihat bagaimanakah inovasi yang kami bangunkan ini digunakan dalam bilik darjah yang sebenar. Di sini adalah rancangan pengajaran harian bagi tahun 3 bahasa Melayu, iaitu pada muka hadapannya kita akan lihat maklumat-maklumat asas yang diperlukan untuk mengajar, iaitu yang ingin kita fokuskan adalah standard kandungannya, iaitu 5.1, iaitu tata bahasa, memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks, manakala standard pembelajarannya ataupun SP adalah 5.1.3, iaitu memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata adjektif mengikut konteks, iaitu sifat. Jadi di sini adalah yang kumpulan kami fokus ke dalam inovasi kali ini adalah berkaitan tentang konteks kata adjektif sifat dan juga penggunaannya ataupun pemahaman tentangnya. Objektif pembelajarannya adalah pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran PDP, kita akan dapat pertama menjelaskan maksud kata adjektif sifat dengan baik dan juga yang kedua menyeraikan 5 kata adjektif sifat dengan tepat. Ini adalah maklumat-maklumat asas berkaitan tentangnya, sistem bahasa, pengisian kurikulum, dan sedia ada bahan bantu pengajar. Baiklah, kita melihat kepada aktiviti PDP berdasarkan perancangan aplikasi yang telah kumpulan kami lakukan, iaitu pada langkah yang pertama, awalnya set induksi selama 5 minit, kita akan menayangkan video, iaitu dia petik daripada video, dan kedua adalah akan berlakunya sesi soal jawab. Pertama kita lihat edit aktiviti PDP-nya. Pertama, guru akan menayangkan video berkenaan kata adjektif sifat menggunakan projektor dan pembesar suara di hadapan kelas. Yang kedua, hendaknya fokus untuk menumpukan perhatian ketika video dimainkan. Setelah habis tayangan video, guru bersoal jawab dengan murid dan jawapan murid akan dikaitkan dengan topik pembelajaran pada kerja tersebut, iaitu berkaitan dengan kata adjektif sifat. Di sebelahnya kita akan lihatlah contoh-contoh soalan seperti apakah yang kamu faham berkenaan video tadi, kamu rasa apakah topik pembelajaran yang kita akan belajar. Okay. Langkah yang pertama, masuk pada langkah yang pertama selama 10 minit, kita akan membuat satu pengenalan terhadap CoSpace, iaitu inovasinya telah kami gunakanlah untuk berkaitan dengan kata adjektif sifat kali ini. Pertama, guru akan menayangkan laman web CoSpace yang telah dibina dengan menayangkan menggunakan slide dan pembesar suara. Guru menerangkan sedikit sebanyak kaedah penggunaan CoSpace, iaitu seperti macam mana nak berjalan, macam mana nak menggunakan CoSpace tersebut, klik dan sebagainya. Yang ketiga, guru akan ke stesen 1 di mana terdapatnya sebuah bilik yang mengandungi nota-nota berkaitan dengan kata adjektif sifat. Dan yang empat adalah murid diminta untuk membacakan petikan teks definisi kata adjektif sifat secara ramai dan juga diminta untuk membacakan petikan teks definisi kata adjektif sifat secara berkumpulan. Dan yang keenam, aktiviti keenam adalah setelah kita baca secara individu, beramai-ramai, berkumpulan dan sebagainya, secara gawak ataupun secara gawak, beberapa orang murid dipilih untuk membacakan petikan teks definisi kata adjektif sifat tersebut. Dan yang ketujuh, guru akan menerangkan sedikit berkenaan pengajaran kata adjektif sifat berdasarkan nota tersebut. Dan itu adalah pembelajaran pada langkah yang pertama. Masuk pada langkah yang kedua dalam aktiviti menggunakan CoSpace ini, inovasi kami, kita akan pergi kepada stesen yang kedua, iaitu kuis. Di mana
dalam inovasi tersebut telah mengumpulkan kuis-kuis yang berkaitan dengan berbentuk dengan penubuhan ataupun arti tubilah berkaitan dengan kata jati sifat. Okay. Pertama, guru masuk kepada bilik yang kedua. Nama web quiz akan ditekan di bahagian belakang bilik darjah tersebut dan akan disambungkan kepada laman web berkaitan dengan kata jati sifat tertentu. Dan pada langkah yang ketiga, kuis yang sebenarnya dilakukan oleh murid pada waktu luar pembelajaran. Keempat, guru membawa kata kantin dan pemerhatian sekitar kantin. Adakah terdapat kata adjektif sifat di persekitaran kantin? Dan yang langkah yang kelima, beberapa orang murid dipilih secara untuk menjawab soalan-soalan yang diajukan berkaitan dengan kata adjektif sifat. Masuk pada langkah yang ketiga ataupun langkah fasa perkembangan yang ketiga, selama 15 minit kita akan membuat dua aktiviti yang utama, iaitu pertama adalah menjelajah. Kita akan pergi ke sebuah situasi di dalam inovasi kami, iaitu dikenali sebagai Dewan Imajinasi Kata Adjektif Sifat, di mana di dalam dewan tersebut kita akan bertemu dengan situasi tertentu berkaitan dengan kata adjektif sifat. Pada aktivitinya adalah langkah-langkahnya, pertama guru bergerak ke Dewan Imajinasi Kata Adjektif Sifat. Yang kedua adalah guru membawa murid menjelajah keguruan bermula daripada kiri ke kanan bahagian tersebut. Yang ketiga, guru membawa ke sudut yang ditunjukkan oleh murid. Dan yang keempat adalah murid akan menjawab kuis yang terdapat di dalam ruangan tersebut. Contoh-contoh kuis yang ada di dalam dewan tersebut adalah pertama, unicorn merupakan sejenis makhluk yang apa? So dia akan jawablah berkaitan dengan aplikasi penggunaan kata adjektif sifat. Langkah keempat, kita akan masuk pada latihan, iaitu selama 10 minit dibekalkan latihan 1 dan latihan 2, iaitu latihan pertama berbentuk pengayaan dan latihan kedua adalah berbentuk pemulihan. Dan kumpulan-kumpulan murid tersebut akan menjawab latihan yang diberikan. Dan akhir sekali pada fasa penutup, kita akan bertemu dengan penutup bentuk kognitif, iaitu akan berbentuk soalan-soalan atau soalan jawab berkaitan dengan kata adjektif sifat dan juga aktiviti PDP pelajar pada fakta tersebut. Jadi itu saja berkaitan dengan rancangan pengajaran harian pada yang menggunakan inovasi kumpulan kami. Tanpa melengah masa, jom kita melihat kepada inovasi yang telah kumpulan kami bangunkan berkaitan dengan kata adjektif sifat menggunakan laman web Hospice. Okey. Baiklah, seterusnya. Okey. Seterusnya kita akan beralih kepada aktiviti pembelajaran ataupun langkah penggunaannya lah. Okey, jadi pertama kita akan pergi ke stesen yang pertama. Di sini ada seorang perempuan, jadi murid ataupun guru ni perlu klik kepada perempuan tu untuk masuk ke stesen yang pertama. Okey. Cakap, okey. Adakah anda sudah bersedia belajar untuk murid? Ya. Okey, jadi murid dan guru boleh masuk dan di sebelah kiri ada pintu yang pertama, iaitu untuk stesen yang pertama. Jadi okey, masuk. Di sini untuk stesen pertama ni adalah bagi bahagian nota, iaitu kata sifat lah. Okey. Pertama, tengok kepada definisi kata sifat, iaitu kata adjektif lah ataupun kata sifat, di mana di sini adalah umum. Jadi di sini disertakan juga 9 jenis kata adjektif, di mana kata adjektif yang ditekankan adalah kata adjektif sifatan ataupun keadaan. Di sini murid boleh disuruh membacalah ataupun guru memberi penerangan kepada murid-murid tentang maksud ataupun contoh-contoh ayat bagi kata sifat. Okey, di sini juga tengok kepada murid-muridnya. Di sini ada contoh-contoh penggunaan kata sifat, di mana guru boleh menyuruh muridnya untuk membaca ataupun suruh muridnya untuk beri contoh lain ataupun contoh ayat yang lain. Okey. Seterusnya kita balik kepada langkah stesen yang kedua.
Okay, baiklah. Selepas selesai dekat stesen yang pertama, kita akan dekat stesen pertama tadi kan kita dah baca nota. Kita pergi pula dekat stesen kedua iaitu latihan. Untuk masuk ke stesen kedua ni kita kena tekan perempuan tu lah macam biasa kan. Lepas tu dia cakap lah, tahniah, kita dah belajar pasal nota-nota kata adjektif. Lepas tu tekan lagi, dia akan keluar. Tekan lagi. Dia akan keluar ya atau tidak. Kita tekan ya. Lepas tu baru boleh jalan. Masuk dalam bilik ni. Ni kita ada link-link. Kita dah letakkan lah sekali. Link-link untuk pelajar jawab latihan. Kita try satu link. Kita baca arahan dulu. Dekat arahan, dia ada cakap sila klik pada gambar-gambar di dinding kelas ini untuk bermain kuis. Maksudnya link-link tu adalah link kuis bersama dengan latihan lah. Anda akan dibawa ke laman web World untuk mengakses kepada setiap permainan kuis ini. Terima kasih. Kita boleh pilih salah satu lah untuk kita tengok kan. Pilih satu. Yang atas tu lah. Yang atas ni, kita dah tekan. Dia memang akan keluar disclaimer yang kita akan keluar daripada CoSpace ni. Pergi kepada link. Tekan continue. Macam biasalah kita akan jawab kuis yang akan ditanya. Sekejap. Dah keluar, kita tekan mula. Macam biasalah kita akan jawab soalan. Ketuk. Peraturannya adalah ketuk tikus yang betul. Tikus nombor ni. Kita carilah yang mana satu kata adjektif. Jadi kata adjektifnya adalah busuk. Busuk salah. Jawapannya kuat. Itu cara bermain dia lah. Semuanya berkaitan dengan kata adjektif. Kita pergi. Itu sajalah contohnya. Kita kembali kepada CoSpace tadi. Kalau dah habis jawab satu kuis, pelajar boleh tekan kuis yang lain. Yang tu pelajar boleh buat dekat rumah masing-masing lah. Sebab nanti link guru akan bagi dekat dalam grup kelas. Yang tu dah habis dekat bahagian ni, kita boleh keluar. Lepas tu pelajar boleh jelajah lah mana-mana tu bahagian dalam sekolah ni. Sebab ni dia berkonsepkan dekat kawasan sekolah rasanya. Baiklah, setelah kita melalui fasa ataupun stesen yang pertama dan stesen yang kedua, jom kita lihat beberapa situasi yang ada dalam inovasi kumpulan kami, iaitu kita akan pergi kepada Dewan Imajinasi. Konsep Dewan Imajinasi ini adalah ianya mengumpulkan situasi-situasi yang luar batasan ataupun luar imajinasi kita. Contohnya kita lihat di sini adanya unicorn, situasi seperti adanya naga di dasar lautan, sebelah kanan ni kita ada lanun dan sebagainya lah. Jadi dan setiap situasi ini juga telah mengaplikasikan kata adjektif sifat supaya pelajar ataupun budak-budak ni faham tentang penggunaan kata adjektif sifat di luar batasan ataupun imajinasi kata. Kadang kita terhadkan kata adjektif sifat ni dalam konteks sekolah ni itu je, lantai licin dan itu ini. Tapi di luar batasan ataupun imajinasi sebenarnya kata adjektif sifat ni boleh juga kita gunakan. Contohnya bila kita klik pada situasi tersebut, dia akan keluar soalan, saya merupakan seekor makhluk yang tentu kita lihat dari sini lah. Itu cuba klik. Dan betul tak? Betul dia kata, naga tu kata, betul lah. Jadi kalau kita klik pada setiap situasi tersebut, kita akan menggambarkan aplikasi kata adjektif sifat berdasarkan sesuatu situasi yang luar imajinasi kita. Contoh yang lain ataupun kita boleh keluar di sekolah selain pada dewan ni, cuba keluar. Cuba kita tengok di bahagian persekitaran sekolah tersebut. Contohnya kita pergi ke kantin kan. Sekolah kan ada kantin, kita akan lihat macam mana aplikasi kata adjektif sifat ini digunakan di dalam konteks kantin pula. Kantin sekolah.
Okay. Di dalam kantin cuba kita tengoklah. Cikgu tu kata, selamat datang cikgu, ada satu kuis kepada kamu. Jadi di setiap situasi dalam sekolah ni akan ada karakter ataupun individu yang telah ditugaskan lah ataupun objek yang ditugaskan mempunyai peranan sebagai kuis ataupun penanya kuis. Dia akan berbentuk latihan lah. Kita akan klik padanya ataupun diminta untuk klik dan dia akan tanya soalan-soalan yang berkaitan dengan kata adjektif sifat bagi setiap situasi tersebut. Tengok kita dah tekan mana satukah daripada kata di bawah bukan kata adjektif sifat. Okey. Sifat. Sebenarnya kalau kita tekan pada dia nak kita, cikgu ni nak kita perhatikan dulu sekeliling dalam sekolah ni, dalam kantin ni. Kita akan lihatlah apa yang ada, kata adjektif sifat yang ada. Contohnya tengok di belakang ni, belakang soalan ni kan kita ada satu pernyataan yang kata sikap bawas berbelanja merupakan satu sikap yang membazir wang dan harta benda tanpa berjimat cermat. Dan semua kalau kita perhatikan di dalam kantin ni, kita akan perhatikan suatu kata adjektif sifat yang telah digunakan, diaplikasikan sama ada dalam bentuk pernyataan di dinding ataupun dialog dan sebagainya lah. Dan kalau tengok soalan ni, mana satukah daripada kata di bawah yang bukan kata adjektif sifat. Setelah kita perhatikan dalam kantin ni, apa yang bukan kata adjektif sifat, pelajar akan tekanlah jawapan yang betul. Contohnya, betul ke? Tengok. Dan bentuk dia akan katalah tahniah, anda telah menjawab dengan betul dan sebagainya lah. Jadi itu adalah aplikasi inovasi kami. Contohnya lain kalau kita tengok, pergilah ke bahagian belakang ataupun sekeliling bahagian sekolah ini. Pergi ke belakang kanan. Okay, cuba kita pergi kat masjid kan. Biasa sekolah kita ada tempat solat dan sebagainya lah. Kan kumpulan kami telah memilih strategi pembelajaran abad ke-21 yang kedua iaitu penyelesaian masalah. Di mana kita akan menggunakan aspek-aspek prinsip dalam penyelesaian masalah. Kita akan perhatikan, kita analisis situasi ataupun suatu isu dan kita akan cuba menyelesaikan masalah tersebut. Cuba kita perhatikan sudut ini. Dalam situasi ini kita akan lihat seperti situasi ada dialog iaitu bagus anak-anak murid cikgu mereka sedang solat dengan khusyuk sekali. Okay. Walaupun kita tengok hanyalah macam sekadar pernyataan ataupun dialog saja, tapi dalam dialog ataupun pernyataan ini sebenarnya telah diselitkan dengan penggunaan kata adjektif sifat yang betul. Contohnya khusyuk. Khusyuk adalah kata adjektif sifat yang menunjukkan tentang solat itu dilakukan dengan betul ataupun tak ambil lah. Okay, contoh situasi lain, tengok pada pakcik ni, dia kata pastikan dia akan bersih sebelum masuk ke dalam sekolah ataupun ke dalam masjid, iaitu pastikan dia akan bersih. Bersih tu adalah kata sifat. Dan kita pergi kepada ke kanan sikit, ada satu soalan ataupun kuis. Cuba palingkan. Okay. Contohnya lain, tengok nenek kata, nenek cantik sungguh masjid tersebut dan sebagainya lah. Cuba tengok ada satu kartun ataupun suatu image lah. Tengok ni, ada gagak kan situ di sebelah kanan kan. Okay. Dia kata, hai, saya ada soalan di sini. Jadi pelajar apabila dia nampak benda-benda macam ni ataupun image yang telah diatur ni, kita akan cuba klik. Dan di sinilah strategi penyelesaian masalah diaplikasikan. Selain pada kita menggunakan stesen yang kedua lah ataupun mana stesen. Okay. Mana satukah daripada jawapan di bawah yang merupakan kata adjektif sifat. Kadang kita tengok macam soalan saja kan, lepas tu ada jawapan. Kadang pelajar tu boleh je pilih, tapi sebenarnya sebelum ni pelajar akan lihat ataupun analisis terlebih dahulu situasi yang ada di sebelah kanan ataupun di kawasan terdekat dengan soalan ini, iaitu situasi nenek ini yang memuji masjid tu cantik, situasi pakcik ini yang mengatakan, pakcik sebelah ni yang mengatakan pastikan kamu bersih terlebih dahulu sebelum masuk ke masjid, situasi cikgu yang memuji anak-anak pelajarnya yang solat dengan khusyuk. Okay, jadi apabila telah dianalisis ataupun perhatikan situasi tersebut, dia akan menjawablah soalan ni. Contohnya
Mana satukah jawapan di bawahnya bukan kata adjektif sifat? Okay. Betul ke tu? Okay. Cuba kalau kita jawab salah. Tengok jawapan dia macam mana. Bila kita jawab salah, maaf. Jawapan anda salah dan sila cuba sekali lagi. Cuba menjawab sekali lagi. Jadi itulah aplikasi penggunaan inovasi kami. Kita berkaitan dengan kata adjektif sifat dan juga strategi pembelajaran abad ke-21 yang telah difokuskan adalah penyelesaian masalah. Jadi itu saja berkaitan dengan inovasi kami. Sekian terima kasih diucapkan kepada Adil dan juga menjadi tetamu kepada showcase Maya kali ini. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada kumpulan 3 atas penerangan yang sangat inovatif itu tadi. Seterusnya, saya mempersilakan kumpulan yang terakhir untuk membentangkan bahan pembelajaran virtual mereka, iaitu kumpulan yang keempat yang terdiri daripada Nur Fatin Nazirah, Nur Aliyah dan Ahmad Syauqi Dini. Dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aliyah binti Abdul Halim. Dan saya Nur Fatin Nazirah binti Roslan. Dan saya Ahmad Syauqi Dini bin Ahmad Nazri. Okey, jadi hari ini kami akan membentangkan rancangan pengajaran harian yang telah kami bina berserta inovasi yang telah kami bina bersama bagi tugasan 4 pembentangan berkumpulan kami. Jadi, kami telah membina rancangan pengajaran harian tahun 1 di mana tarikh adalah pada 4 April 2022 iaitu pada hari Isnin. Mengambil masa sebanyak 1 jam iaitu daripada 8 pagi hingga 9 pagi di kelas 1 Zuhal dan bilangan muridnya adalah 20 orang murid. Jadi tema yang kami pilih adalah keluargaku penyayang dan tajuknya adalah bergembira dengan keluarga. Jadi kemahiran bahasa yang telah dipilih adalah kemahiran membaca. Jadi standard kandungan yang kami pilih adalah 2.1 di mana iaitu asas membaca dan memahami. Manakala standard pembelajarannya pula kami hanya mengambil satu iaitu 2.1.1 membaca dengan sebutan yang betul iaitu suku kata. Jadi untuk objektif pada akhir pengajaran murid akan dapat pertama sekali menyebut suku kata dengan betul. Kedua, membaca perkataan suku kata dengan sebutan yang betul. Okey, jadi sistem bahasa yang terdapat dalam RPG ini yang telah kami masukkan adalah satu sahaja iaitu sebutan yang betul di mana murid akan menyebut suku kata dengan betul dan jelas. Dan seterusnya, pengisian kurikulum bagi pembelajaran selama 1 jam ini adalah pertama sekali adalah bahasa di mana murid akan belajar membaca perkataan-perkataan bahasa Melayu melalui suku kata. Yang kedua adalah ilmu di mana murid belajar membaca dengan bahasa yang indah menjadi lebih baik. Jadi seterusnya pengetahuan sedia ada di mana sebelum ini murid telah pun belajar tentang cara membaca dan menyebut huruf vokal dan konsonan di mana melalui huruf vokal dan konsonan inilah akan terbentuknya suku kata. Seterusnya, bahan bantu belajar yang kami gunakan untuk 1 jam pengajaran dan pembelajaran ini adalah inovasi virtual yang akan kami tunjukkan sebentar lagi dan juga slide interaktif. Jadi untuk penilaian yang kami letakkan adalah guru akan dapat menilai cara murid membaca perkataan suku kata dengan betul dan tepat. Okey, seterusnya kita lihat kepada aktiviti yang telah kami rancang iaitu pertama sekali untuk set induksi iaitu selama 5 minit. Aktivitinya, murid dipaparkan 2 gambar barangan yang mempunyai 2 suku kata oleh guru melalui slide interaktif. Kedua, murid diminta untuk memikirkan nama bagi barangan yang terdapat di dalam gambar tersebut. Ketiga, guru memberitahu tajuk dan tema pembelajaran pada hari tersebut dan murid diminta untuk memberikan beberapa perkataan yang mereka tahu dan sering guna dalam kehidupan seharian. Jadi pada isi pembelajaran berikut adalah gambar yang akan ditayangkan pada set induksi dan mempunyai 2 suku kata iaitu meja dan juga baju. Jadi untuk kemahiran berfikir yang dikaitkan dalam set induksi ini adalah menghubung kait dan juga menjana idea dan nilai murninya adalah keberanian, keyakinan dan bersungguh-sungguh. Terusnya kita pergi kepada langkah 1. Okey, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Alia.
Okay, baiklah. Sekarang ni saya akan meneruskan kepada langkah 1 bagi RPH ataupun penggunaan inovasi pembelajaran virtual yang telah kami hasilkan. Okay, di mana langkah 1 ini adalah merupakan permulaan bagi penggunaan inovasi virtual ini. Seperti mana kita boleh lihat pada isi pelajaran, nombor 1 itu penggunaan inovasi itu sendiri. Yang kedua, pertunjukan untuk suku kata, di mana ada 3 jenis aktiviti yang akan kami jalankan, iaitu yang pertama mengenal suku kata, yang kedua berkaitan suku kata terbuka, dan yang ketiga adalah berkaitan suku kata tertutup. Okey, apakah aktiviti yang akan dijalankan sepanjang langkah 1 ini? Iaitu yang pertama, murid dipaparkan inovasi virtual yang dihasilkan oleh guru. Kemudian, murid diberi penerangan berkaitan suku kata menggunakan inovasi tersebut. Yang ketiga, murid diminta untuk mencuba membaca perkataan suku kata yang ditayangkan bersama-sama dengan guru. Dan pada akhir penerokaan dalam inovasi virtual tersebut, guru akan meminta pendapat murid tentang apa yang mereka faham tentang suku kata yang telah mereka pelajari pada awal pembelajaran. Okey, pada langkah 1 ini, antara kemahiran bernilai tinggi yang terlibat adalah kecerdasan pelbagai, iaitu verbal, linguistik dan juga visual. Okay, dari segi kemahiran berfikir pula melibatkan membuat inference dan juga menjana idea, dan diikuti dengan nilai murni, iaitu ada 3, keberanian, tekun dan juga keyakinan. Okay, seterusnya kita teruskan dengan langkah kedua. Okay, di mana dalam langkah kedua ni murid akan diberi latihan, iaitu latihan berdasarkan apa? Berdasarkan gambar-gambar yang berlaku, gambar rusa, gambar longkang dan gambar sampan, di mana keempat-empat gambar tersebut adalah melibatkan suku kata yang telah mereka pelajari pada langkah 1. Okay, apakah aktiviti yang dijalankan di dalam langkah 2 ini? Iaitu yang pertama, guru menayangkan gambar beserta 2 perkataan di bawah setiap gambar yang ditayangkan menggunakan slide interaktif. Kemudian, murid diminta untuk membacakan suku kata sebenar yang sesuai dengan gambar yang ditayangkan tersebut. Yang ketiga, jika murid salah menjumpa perkataan suku kata, maka guru yang akan menekan pada slide interaktif tersebut dan akan keluar audio yang menyebutkan perkataan yang betul bagi gambar yang ditunjukkan. Okey, bagi langkah kedua ini, kemahiran yang terlibat adalah kemahiran menghubung kait, iaitu tentang suku kata yang telah mereka pelajari berdasarkan gambar yang ditunjukkan, dan juga kemahiran menjana idea. Baiklah, nilai murni yang terdapat dalam langkah 2 ini iaitu nilai murni kerjasama, keyakinan dan juga kepatuhan. Okey, kita teruskan dengan aktiviti pada langkah ketiga, iaitu di mana dalam langkah ketiga ini akan dilaksanakan penilaian oleh guru terhadap murid-murid. Penilaian dari segi bacaan tentang suku kata, iaitu suku kata terbuka dan juga suku kata tertutup. Bagi suku kata terbuka, perkataan yang terlibat adalah kuku, susu, bola dan rusa. Manakala suku kata tertutup melibatkan perkataan rambut, singkat, sampul dan juga sampan. Baiklah, aktiviti yang dijalankan dalam langkah 3 ini dimulakan dengan guru menayangkan beberapa tulisan perkataan. Kemudian murid diminta untuk membaca perkataan-perkataan tersebut bagi menguji kefahaman murid dan kebolehan murid untuk membaca suku kata. Yang ketiga, murid diminta mewakilkan diri terlebih dahulu untuk membaca perkataan-perkataan tersebut. Setelah tiada murid yang hendak mewakilkan diri, maka guru akan memanggil beberapa murid yang terpilih untuk membaca suku kata tersebut. Baiklah, dalam langkah ketiga ini, kemahiran terlibat adalah kemahiran membuat hubung kait serta nilai murni keyakinan dan juga ketekunan. Baiklah, pada penutup iaitu pengakhiran bagi sesi pembelajaran penggunaan pembelajaran inovasi virtual ini, di mana guru akan mengajukan beberapa soalan, iaitu antaranya adalah apakah yang murid faham tentang suku kata dan apakah contoh suku kata yang boleh murid berikan berdasarkan apa yang telah mereka pelajari sepanjang aktiviti pembelajaran ini dijalankan. Okey, dari segi aktiviti pembelajaran pula, untuk penutup kognitif, murid diminta untuk memberikan pandangan tentang pembelajaran mereka pada hari itu, iaitu dengan menggunakan bahan batu belajar melalui atas talian. Dan seterusnya, melalui penutup sosial pula, guru menasihati murid agar sentiasa menerapkan pembelajaran dalam kehidupan mereka. Contohnya, apabila keluar bersama-sama keluarga, maka cubalah untuk membaca perkataan-perkataan yang terdapat di sekeliling mereka, iaitu di mana setiap perkataan tersebut mempunyai berkaitan dengan suku kata yang telah mereka pelajari. Jadi, untuk penutup ini, kemahiran yang terlibat adalah kemahiran merumus dan nilai murni yang terlibat adalah nilai keberanian.
Okey, seterusnya kami akan tunjukkan cara penggunaan dan juga penghasilan bagi pembelajaran inovasi yang telah kami hasilkan untuk pembelajaran virtual. Silakan Syauqi. Okey, baik. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi seterusnya untuk inovasi betul yang kami untuk pembelajaran secara virtual pula, kami telah menghasilkan satu nota perkataan suku kata dengan menggunakan laman web ArtStack. Okey, jadi sebelum kita teruskan apa yang ada dalam bangunan yang tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat kat sini. Okey, dalam bangunan ni ada 3 bilik yang membolehkan murid untuk belajar suku kata. Yang mana di setiap bilik tu akan ada satu video pembelajaran dan juga gambar perkataan dengan suku kata mengikut bilik-bilik tertentu lah. Okey, jadi mari kita cuba tengok. Ini pintu masuk untuk permulaan. Okey. Ini adalah bilik yang pertama. Okey, untuk bilik pertama ni di mana murid akan belajar mengenal suku kata ataupun macam mana bentuk suku kata tersebut. Okey, jadi kat sini seperti yang saya sedia maklum, setiap bilik ni akan ada satu video pembelajaran di mana dalam video ni murid akan kenali dululah macam mana bentuk suku kata tersebut. Okey, sebagai contoh. Mari belajar suku kata. BA bar, BIP, BU bu, BE bear, BE ber, BO bo. Ba, bi, bu, be, ber, bo. CA. Okey, itu contoh video pembelajaran yang disediakan dalam bilik yang pertama ni. Okey, jadi selepas guru menunjukkan video pembelajaran tersebut, okey, guru boleh menggunakan gambar-gambar yang ada di sekeliling bilik ni. Contoh dia di sini yang dapat tuan-tuan dan puan-puan lihat kat sini. Okey, cikgu boleh gunakan gambar kat tepi-tepi ni untuk menguji murid membaca. Okey, sebagai contoh guru tanya, macam mana nak sebut perkataan ni, macam mana nak membaca perkataan ni. Jadi jika murid tu tak dapat nak baca dengan sendiri, guru perlulah membimbingnya. Tetapi jika guru tiada, murid juga boleh tekan pada gambar untuk tahu cara membaca perkataan tersebut dengan betul. Okay, sebagai contoh, perkataan ini akar. Itu adalah salah satu contoh di mana bila dia tekan kat gambar ni, dia akan tahulah macam mana cara membaca perkataan yang ada pada gambar tersebut dengan betul. Sama lah juga dengan gambar-gambar yang lain. Okey, seterusnya untuk bilik yang kedua pula. Okey, bilik yang kedua juga sama juga, perkara yang sama juga akan dilalui oleh pelajar di mana murid-murid ni akan melihat satu video, kemudian melihat satu video pembelajaran, kemudian mereka akan praktis cara menyebut perkataan
melalui gambar-gambar yang disediakan. Okey, jadi untuk bilik yang kedua ni, murid akan belajar cara menyebut suku kata terbuka dengan betul. Okey, seperti biasa, murid boleh saja pergi ke bilik tersebut dan klik pada video ini untuk melihat cara yang betul untuk menyebut suku kata, perkataan dengan suku kata terbuka. Okey, sebagai contoh, Jom belajar mengeja. Jangan lupa subscribe, like dan share. Sebut dulu gambar. K-O-K-O, P-I-P, kopi. Beca, B-E-B, C-A-Ca, beca. okey, itu adalah contoh video untuk murid belajar perkataan dengan suku kata terbuka. Okey, perkara yang sama juga kat sini disediakan di sebelah kiri dan kanan ni disediakan gambar perkataan dengan suku kata terbuka. Jadi jika murid tu belajar seorang diri, contohlah guru dia tak dapat bimbingan daripada guru, dia boleh sahaja tekan gambar ni untuk tahu cara menyebut suku kata terbuka tersebut dengan betul. Okay, sebagai contoh, Gigi, gigi. okey, begitu sahaja. Okey, untuk bilik yang terakhir. Okey, bilik yang terakhir sama juga konsep dia, akan ada satu video pembelajaran dan juga gambar-gambar di sekeliling untuk melatih murid membaca. Okey, untuk bilik yang ketiga ni pula, murid akan belajar untuk membaca perkataan dengan suku kata tertutup pula. Okey, kita tengok sikit videonya ataupun cara menyebut perkataan suku kata tertutup ni. Cicak, cicak. Jom belajar mengeja perkataan. Jangan lupa subscribe, like dan share. Sebut dulu gambar yang hujan. H-U-J-A-N, jan. Hujan. Lalat. L-A-L-A L-A-T, lat. Lalat. Okey, itu adalah contoh perkataan dengan cara menyebut perkataan ataupun cara membaca suku kata perkataan dengan suku kata tertutup. Okey. Di sebelah kiri dan kanan ni pula sama juga, akan ada gambar tu sebagai latihan kepada murid jika dia tidak dapat kalau dia belajar dengan cikgu bolehlah bimbing dia. Contoh dia macam mana nak sebut lanu ni. Jika murid tersebut salah sebut, guru tu bolehlah bimbing dengan memperbetulkan bacaan tersebut. Tetapi kalau dia belajar seorang diri, dia bolehlah tekan pada gambar untuk mendengar cara bacaan yang betul. Okey, jadi selepas dah habis bilik yang ketiga ini,
maka tamatlah pembelajaran murid berkenaan dengan nota suku kata ini. Jadi dia akan keluar kat sini. Jadi lepas tamat ni murid akan ke aktiviti yang seterusnya dalam melalui Google Slide. Jadi itu sahaja pembentangan inovasi Bitul kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada kumpulan yang terakhir dari PISMP PI 4620 itu tadi. Dengan ini, berakhirlah sudah showcase bahan pembelajaran virtual Bahasa Melayu BMMB 3182 bagi kelas PISMP PI 4620. Di kesempatan ini, saya ingin memohon ribuan kemaafan andai salah dan silap sepanjang mengetahui majlis ini. Berbaju kurung kain sutera, tampaknya indah berhias labuci. Jari disusun, maaf dipinta, panjang usia bersua kembali. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.